أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 9. Pendeknya adalah taklid pada i'tiqad itu berkhilaf ulama usuluddin. Beberapa qaul sebagaimana yang maklum di dalam kitab-kitab mereka itu, iaitu ada yang mengatakan kufur dan ada yang mengatakan haram mutlak dan ada yang mengatakan haram di atas ahli bagi nazar, iaitu yang pandai fikir tilik, dan tidak haram atas yang bukan ahli baginya, dan ada yang mengatakan tidak haram mutlak. Maka di sini InsyaAllah kita nak sambung ni bicara masalah bab usuluddin mengikut kaedah ulama-ulama kita, belajar dengan berdalil sampai faham sungguh jelas kan? Macam mana nak ambil faham dalil daripada akli nakli kan? Tak boleh ambil bodoh-bodoh faham dengan zahir nas Quran dengan terjemah kan? Walaupun nampak satu sudut ada nas, tapi rupanya tak reti nak ambil faham istidlal macam mana nak ambil faham, tambah pula bercanggah dengan disiplin nak ambil faham ayat Quran, begitu juga bercanggah dengan akli nakli kan. Satu yang kena mengaji bab akidah ni kena faham sungguh-sungguh, ambil daripada ulama-ulama yang dah tunjuk kat kita macam mana kaedah nak berdalil akli naklinya supaya faham betul kaedah berakidah ni. Kerana bab akidah dia bab yakin, dia berdalil dengan dalil qat'i, tu istilahnya. Berbeza dengan bab fiqh, dia hukum hakam yang berkaitan dengan atas nama fiqh ni dia dalil tafsili, dia bukan dalil-dalil qat'i. Apatah lagi benda-benda yang memang ada khilaf di kalangan ulama, benda-benda tu adalah furu'in. Kalau dalam bab akidah dia adalah usuli, dalil-dalil pula qat'i, ambil faham tepat dengan kaedah dalil nakli dan akli. Bunyi gitu sikit lah kan? Semua tu ada istilah-istilah dia tu yang wajib atas kita mengaji, ambil faham mulai elok-elok. Dan bab macam ni memang kena berguru, pergi kita sebut pergi cek timba, tiba cek pergi apa semua tu, kena ambil kaedah betul. Kalau tak ada perigi yang pergi cari timba yang jadi awan nak curahkan hujan, kita lah kena bersusah payah pergi cari perigi untuk kita menimba ilmu khasnya bab usuluddin. Jangan sampai jadi jahil. Bahkan kalau taklid pun hanya ambil hafal saja wujud kidam baqa. Contoh, walaupun belajar tu betul dah, ilmu tu tepat dah, tapi tak pergi belajar ambil faham betul-betul macam mana nak memaham bab-bab i'tiqad yang kita wajib belajar dengan berdalil.
Semua tu sabit dalil tu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Atas hapai satu sabit dengan naqli, akli. Satu juga kita dah bicara sikit sebanyak dulu, bila sabitnya dengan akli dan nakli, dia juga adalah antara bab-bab usul akidah yang disepakati mengikut perjalanan salaf dan khalaf tanpa boleh diingkari. Siapa ingkari cari pasal masuk neraka kekal abadi. Pasal apa? Salah besar tu. Sabit dengan akli nakli ini maksudnya menjalahi satu kaedah dalil, kaedah nas yang sangat kuat. Apatah lagi bab akidah pula tu, bahkan ijma' pula tu. Dengan kaedah akal pun betul, dengan kaedah nakal pun betul, dengan ijma' pun tak ada siapa yang ingkar kedua-20 sifat yang berkaitan yang bab wajib pada Allah Ta'ala, begitu juga ternafi sebaliknya yang harus pada Allah Ta'ala, yang wajib pada Rasul tu, yang telah disepakati dengan akli nakli tu cuma nisbah angka satu hal, tapi wajib pergi belajar sampai faham matang betul, sampai bukan saja matang dengan mendalil dengan ilmu, sampai jatuh hati, sampai hati kita ni betul-betul akidah berpegang dengan Allah Ta'ala sungguh ti. Bila-bila pun la ilaha illallah, zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia, tak ada sikit pun berbelah bahagi. Jadi pendeknya tu yang dia nak kata adalah taklid pada i'tiqad itu berkhilaf ulama. Dia nak tafsir sikit lah, pasal dia ada kata wajib taklid, ada khilaf ulama, hukum belajar sampai berdalil tu masalah tu. Jadi bila sebut taklid ni, ada kita mengaji bab akidah. Taklid ni apa? Taklid ni adalah i'tiqadun jazim mutabiq lil haqqi tapi bighairi dalil, wal jazmu mutabiq lil haqqi bighairi dalil. Satu keyakinan teguh tepat dengan Quran hadis, dalil qat'i, betul fakta tu tepat pula dengan realiti, tapi tak berdalil. Maksud tak berdalil ni tak erti, tak faham. Macam mana nak ambil faham dilalah daripada Quran, macam mana nak ambil faham dilalah daripada dalil akal, kaedah burhan akli, macam kita belajar dalam matan umum barahin tu kan. Jadi taklid dengan mana akidah dia betul tepat tapi tak berdalil. Jadi akidah betul tepat tu apa? Sifat 20 lah, sabit dengan nas akli nakli, sabit dengan ijma' ulama' lagi. Cuma kita tak pergi belajar dengan teliti, itu masalah dia. Duk sibuk belajar dengan mendalil apa yang sepatutnya fardu ain, kita tak pergi ngaji. Jadi kaedah taklid ni, ada ulama mengatakan tak memada iman dengan taklid, ada ulama yang mengatakan memada iman dengan taklid. Itu pun syarat taklid dengan jazam sungguh, yakin sungguh, kerasnya atas angka yang telah disepakati salaf khalaf. Ambil pula dalil nakli akli kan. Bahasa ringkas dia 20 ikut kaedah Abu Hasan Asy'ari kan. Kalau 13 mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari, 20 kaedah Abu Mansur Maturidi. Cuma 13 tu kaedah ringkas, sabit akli nakli saja. Saya nak ulang banyak kali tu pasal ada orang tak faham itu. Dia kata falsafah Yunani, falsafah Yunani, falsafah Yunani kepala otak apa, pasal agak kasar dia itulah. Buta ke apa, tak erti kan, bodoh macam cara bodoh. Engkar tu saya silap kufur tu.
Astagfirullah. Jadi ada ulama kata memadai iman dengan taklid, hafal tu, yakin itu, tapi dengan syarat yakinlah. Tapi malahnya kalau kita tengok masyarakat kita ni, dia kata yakin apa pun tak tahu. Bahkan sedikit kalau kita semak tu, orang Islam kita ni sebelum tengok ke tauhid apa pun tak tahu tu, kalau wujud kita bakar pun satu hal. Kaedah nak semak orang Islam kita ni, nak tengok mengaji tak mengaji tauhid, mula-mula semak Quran dulu. Boleh baca tak boleh baca? Kalau panjang pendek pun tak betul, bab tauhid tak payah tanya. Bahasa kasar dan macam tu, tak payah semak. Saya semak dah tu, tapi tak ada lah sampai cari juta-juta orang tu, tak ada lah, tapi semak dah. Kalau tak boleh baca Quran ni, mak muka gitulah, tauhid tak sadar sembang. Kalau tak boleh baca Quran tu sah tu sembang tauhid. Tauhid yang mana? Sifat 20 tu lah wujud kidah bakum. Tak ada ngaji. Kalau tauhid yang pada mereka tu tauhid Allah atas langit, antum percaya ada, walaupun Quran tak boleh baca. Si ayat Quran ni Ar-Rahman ala arsy istawa, seluruh saya baca itu ada. Dan puak-puak macam tu pun, yang tu lah puak-puak yang tak boleh mengaji sifat 20, puak-puak yang tak boleh baca Quran pun kebanyakannya dengar. Tak kira metes baca. Jadi asal nak sebut tantulah sikit kan. Kalau boleh baca Quran pun nak kata ni, mesti tak pernah lalu mengaji sifat 20 tu, yang pergi bodoh ikut wahbi tu, duk faham Allah Ta'ala tu. Tak kira metes tengok. Tu metes tengok tu, saya kata metes tengok pasal kita tengah nisbah, saya sebut akli nakli tu. Contoh kalau sebut wujud, tak kala Allah tak wujud, saya sebut ngakal je kan, sebut ngakal je. Tak kala saya lempar sekali dengan ayat Quran ni, Allah tak kala tak wujud kita ni, mestilah dia bagi ada, mustahil kita ada sendiri. Takkan tak kata wujud. Untuk takkan Tuhan yang wujud yang kita dia pun ada Tuhan yang menjadikan? Mustahil, gila lah, bodoh lah. Mestilah dia memang ada sedia kidam. Untuk takkan dia binasa pasal dia pun sedia. Takkan ada yang binasakan dia. Dia memang ada, sedia ada, wajib ada. Siapa nak binasakan dia? Dan dia memang ada, sedia ada. Mana ada serupa dengan dia pasal dia sah macam tu. Mukhalafah lil hadis. Dah kata dia memang ada, sedia ada, tentulah dia qiyam min nafsih, tak hajat pada sesuatu, tak hajat pada makhluk, tak hajat pada yang menjadikan, tak hajat pada zat lain untuk dia nak ada pasal dia zat dah. Wahdaniyah sah dia macam tu. Duk kata ada lain pada Allah Ta'ala, tak jadi alam ni. Takkanlah dia jadikan kita dia lemah, pasti kuasa, kudrat. Akal ya, tu kot memang kata falsafah Yunani kot, nanti tak habis lagi baru ku akal. Kudrat, iradat, takkan tak ada kehendak nak buat malam ni, takkan tak ada ilmu, takkan yang mati, sedangkan kita apa hidup, kera apa hidup. Takkan Tuhan mati. Melihat mendengar ni sifat kesempurnaan, mestilah melihat mendengar berkata-kata. Saya sapu ayat Quran sekali, wa kallama Allah Musa taklima, kalam. Inna Allah sami'un basir, sama basar. Huwal hayyul qayyum, hayat. Ilmu ya'lamu ma baina aydihim, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu, iradat, yuridullahu bikumul usr, ada yuridu kan. Allahumma salli. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, kudrat. Cuma dalil Quran kena faham lah kaedah nak istidlal macam mana kan. Qul huwallahu ahad, inna ilahakum lawahid, tu wahdaniyah tu. Mukhalafah, lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', huwal hayyul qayyum, qiyam bi nafsihi, huwal awwal wal akhir, huwal awwal qadim akhir baqa, wujud kata pula begitu. Takkan Tuhan tak wujud. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'hu. Siap. Apa saya nak sebut tu? Tu dalil akli nakli. Nakli apa? Cuba engkar satu tengok. Baik. Itu tanda dalil akli nakli. Sikit soal lagi begini. Dah selesai belum? Belum lagi. Pasal apa? Baru ilmu.
Macam mana nak istilahnya tasdiq kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala. Lalu hidup ni setiap detik, setiap langkah, setiap nyawa sedut turun la ilaha illallah. Macam tu matlamat dia. Yang tu baru betul kita tengok ayat Quran. Itulah huraian ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan liya'budun, ay liya'rifun, ay liya'budun siapa? Liyuzhari ubudiyatihim ilaih, untuk menzahirkan kehambaan, keberhajatan kita kepada Allah Ta'ala. Tu liya'budun, untuk beribadat. Ibadat apa? Menzahirkan kehambaan diri, kefakiran diri, keberhajatan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana menzahirkan keberhajatan ni? Tak ada aku boleh berjalan, ya Allah, Engkau yang bagi aku berjalan. Tak ada aku boleh mendengar ni, Engkau yang bagi aku pendengaran. Tak ada aku boleh melihat, Engkau yang bagi aku penglihatan. Itulah menzahirkan diri. Itu pun hafal mulut saja, hati belum lagi. Latihan, latih sampai sebati darah daging. Sebut Allah je, Allah khaliqi, aku makhluk. Allah Rabbi, ana abduka, aku hamba-Mu. Kau yang takbir aku, ya Allah. Kau yang bagi ada aku. Anta khalaqtani wa ana abduka. Bila Engkau cipta aku sentiasa menghamba diri padamu, ya Allah. 24 jam tu nak kena jalan macam tu baru panggil orang yang muhaqqiqin, muwahhidin, baru orang yang musbitin, baru faham la ilaha illallah, baru selesai makna la ilaha illallah tu, baru hukum arifin pada Allah Ta'ala. Kalau tak bodoh lagi, bahasa kasar gitulah, tak kenal lagi Allah Ta'ala, tak faham lagi perjalanan tauhid. Sikit soal itu cukup kat taklid. Kalau faham tu juga senang saja faham tauhid. Memang senang pun dah tak mengaji, dah bodoh tu okey. Betul dah tak kerti macam mana mengaji. Untuk zaman banyak lagi proses ni pun kalau dah sampai masuk dalam hati dah selesai ke? Tak selesai lagi selagi tak cabut nyawa dalam keadaan mutmainnin, dalam keadaan muwahhidin, la ilaha illallah, musbitin dengan qauli sabit ni pada Allah Ta'ala fi dunya wal akhirah. Selagi tak mati cabut nyawa di atas yakin Allah la ilah, makhluk tak ada sifat ilah sama sekali, zat dia, sifat dia, faal dia, milik dia, belum selesai lagi perjuangan untuk ikut Nabi dan bertuhan kepada Allah Ta'ala hakiki, belum lagi. Tu bukan selesai kita punya hidup kalau takat alat ulang masjid boleh adalah satu sudut, banyak lagi benda. Kalau kata yang tu sajalah cara hidup Islam, bukan payah. Tak ada cabaran langsung macam tu lah. Cabaran Covid susah lagi. Sedangkan bab kehidupan ni paling susah ni apa sebenarnya? Iman sebenarnya bab susah sekali. Tak jaya try, tak jaya try dan kena guru. Bila kita ditunjuk ajar oleh guru baru kita faham rupanya perjalanan iman ni lah perjalanan susah sekali. Kalau kata iman senang je, aku iman Tuhan aku Allah, dah pui gitu kan. Tak kerti kasar lagi lah wak kapu hulu ni pui tu lah kan. Tak tahu kalau saya lebih suka perangai saya tu yang selalu saya pasal kapur tu, hak tu lah saya ngajar pun. Saya tak kerti nak belajar talam dua muka masa sembang macam ni, tiba-tiba mengajar ni macam official pula cakap pun macam mana guna bahasa lembut-lembut tu, tak ada pasal kau macam tu orang lain punya pasal lah, saya tak lah gitu. Jadi saya punya bahasa kasar-kasar tu, please forgive me lah, please forgive me, I beg you please forgive me. Jangan tengok saya punya perangai kasar tu, mana yang elok tu ambil lah, buruk tu lempar kat saya, macam tu lah. Baik, jadi di atas kaedah tu kata taklid tu ada ulama kata memada, ada ulama kata tak memada. Sikit kaedah berfikir gini, di atas kata ada yang cukup kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Adakah cukup taklid ataupun tidak?
Hai, nak sebut matan jarah tak keluar pula. Macam mana buat taklid? Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang taklid ni iman dia sebenarnya goyang. Orang muhakiki ni macam tadi ya, darah daging sebati dah, tak ada apa dia buat melainkan Allah semua. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Bila disebut Allah ni istiqamah ni, tak Allah apa? Allah mere sathi, Allah ma'ana, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nazirun ilayya. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, baru Allah Ta'ala jamin tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau tak ada leh. Kalau takat la ilaha illallah pun lalai. Tak ada duit senang ni. Aku pangkat besar dah. Dapat kerja dah. Apply dia mah sujud dah aku kerja sini. Dapat projek 30 juta. Macam mana? Kita lega dengan projek tu. Lega dengan makhluk. Malaikat lari habis, setan dengan iblis berkerumun. Mari. Siapa? Akidah kamu najis lah. Innamal musyrikun, musyrik dah dari sudut duk i'tiqad makhluk ni, dengan makhluk ni lega aku. Tak faham ke alaysa Allahu bikafin abdah, bukankah Allah yang cukup dengan kita? Kita kalau mengaji akidah faham display ilmu tu, kita tahu banyak je belum selesai. Saya ni pun nisbah ilmu, saya cerita ilmu, display ilmu saya dah selesai ke? Kena mengaji lagi. Kena mengaji lagi tu. Kena mengaji lagi. Maksudnya apa? Lagi mengaji lagi faham, lagi mengaji lagi faham. Kalau orang faham perjalanan tauhid ni, dia tak akan puas hati dengan pencapaian yang dah ada. Hari-hari makin sedap, makin seronok, makin reti, makin kenal siapa Allah Ta'ala ni, ilahi ni. Orang yang faham, orang tak faham tak ada apa. Padahal boleh-boleh semayang guys, sokok. Ajaklah jaya kan. Jaga kalau hisap macam tu, mak pik ni mana dah. Mak pik yang hisap itu, kalau orang biasa tak hisap itu. Dia mau punya hisap lain, boleh kenal. Mak pik hisap rokok lain. Dia mau lah ajar saya tak kenal, saya tak pernah hisap rokok, tak pernah hisap rokok. Boleh kenal. Ni biasa ngisap ni, bukan hisap rokok, hisap pik. Boleh kenal. Mak pik yang cerita, bukan saya. Saya bukan reti kat tu. Dia mahu terlalu hurai kat saya. Kalau kita tak reti, macam tu lah kita. Kita tak tahu apa sebenarnya untuk liang budun tu. Tapi bila orang-orang yang arifin, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala ni ajar kita tahu jauhnya kita lagi, banyaknya perjalanan ranjau duri yang kita kena nak tempuhi. Masya Allah, ampunkanlah kami. Itu yang kalau wirid semayang, kalau kita faham perjalanan tu, tu yang bukan baca saja-saja, bukan murung ke tu, baca apa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah duk ambil salah kalau kami duk lupa denganmu, kami duk tak sedar kamu, kami nak tak tauhid kamu, in nasina aw akhtana, ataupun kami duk buat salah ni. Tu yang duk wirid tu bukan wirid saya saja, bukan wirid bodoh-bodoh jadi berangkat dua baca bro tayang surah, bukan. Tak tauhid lagi lah gitu. Asal nak sebut tu padan dengan taklid. Tu yang kita pendeknya dia nak sebut dan taklid tu adalah taklid pada intikad itu berkhilaf ulama usuluddin. Beberapa kaul dia cerita sini banyak lah, tengok dia nak sebut sebagaimana yang telah maklum dalam kitab-kitab mereka itu. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa. Pada masalah iman taklid ni sebagian ulama kata ada khilaf. Maksudnya ada ulama kata iman orang taklid sah. Ada ulama kata iman taklid kufur. Asal saya nak sebut tadi, kalau kita ada akad, misalnya ada orang kita beli handset, ada orang kata handset ni ori ni,
Orang tengok yang saya kata, ini ori apa, tulis Samsung, ni apa, cap lesung, ya dah. Macam sedap hati ke tak sedap hati? Pasal apa? Ada orang yang cakap tu lah, orang ke apa, orang pakar dia kata ni bukan Samsung, ni cap lesung, ya dah. Contohlah saya guna Samsung tu kan, untuk ilmu badik kan, Samsung ni cap lesung ni, bukan Samsung. Beli mahal lah tu, 5,000. Tuk hati tuk cap lesung. Dia betul tu. Cari kawan kita hak dua handset, pergi kedai Cina sana, kata you tengok handset ni, ini ori lah, ini ori lah, ini AP mah. Wah, AP lah, tak faham tu dah AP tu mana tak apa. Sugi lah. Pergi lagi kedai, ada orang kata ini ori ni, ada orang kata ori, ada orang kata AP, ada orang kata ini Taiwan, China punya mah. Macam sedap hati. Jadi kita apa, kalau Samsung harga 5,000 macam tu kita punya belah bagi ni, ada ulama kata mu iman, ada ulama kata mu kafir. Macam saya nak tunjuk, kata kita duduk level mana, takkan Samsung kita duk kena beri barang tipu. Ni iman tipu ni macam mana, fake punya iman ni macam mana? Kacau sikit lah sebut itu kan. Tambah dua etika Allah tak arah tu macam mana? Takkan nak rasa lega, tambah taubat lagi ke? Itu kan. Fafihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Ada sebagian ulama dia kata iman orang taklid ni macam ni. Faqala in jazim biqaulil ghairi saja. Saya sebut mata jara tu pasal hafal matan tu benda yang memang dalam kepala siap dah kan. Cerita tu dikemas lagi pada baca lagi sebut lebih kan? Memang sama pun pasal yang tu disebut, yang ni dia nak sebut dalam ni. Ada yang ulama kata memada iman taklid, tapi tak memada semutlaknya, tak mutlaknya. Orang taklid pun pada dah hafal wujud kidam bakar ni, tak apa dah, ahli syurga dah. Dah faqala in jazim biqaulil ghairi. Ada yang kata kalau dia jazam ni macam mana? Allah ada tak? Ada. Tak ada kot, nature kot. Belum tahu mu ada. Mana dalil? Tak tahu dalil-dalil. Ada. Ada tak orang macam tu? Ada tak macam tu? Memang ada kan? Itu mu tak sembahyang siapa? Bodoh lagi rumahnya. Kata, tak sembahyang tu urusan aku, tapi gila mu Allah Ta'ala tak ada, nak mapuh mu, mau jadi kafir mu. Ramai ke orang macam tu? Ramai? Macam ramai payah tu. Ada pun siapa tak sembahyang? Aku tak Tuhan ke? Bodoh. Orang yang memang walaupun tak sembahyang, aku walaupun tak sembahyang aku tahu Tuhan aku siapa, Allah lah. Aku tak pernah syak langsung, cuma aku ni aku tahu lah, aku ni buruk nafsu jahat nak mampu balas sembahyang, duk kira dunianya, tapi aku tahu lah Tuhan aku Allah lah. Senang kan nak cari orang macam tu kan? Orang dah sembahyang pun belum tentu macam tu lah. Nak cerita apa masalah ni? Orang dah sembahyang pun belum tentu iman tu iman jazam ni. Jazam ni nak cerita macam mana? Kita duk bagi jazam ni yakin kita faham yakin je tu, bukan yakin bukan macam tu. Jadi ada ulama kata faqala in jazim biqaulil ghairi kafa. Kalau memang dia yakin sungguh, yakin iman dia cukup. Kafa wa illa lam yazal fi tariq. Kalau memang dia tak yakin, boleh belah bagi sentiasa dalam mudarat, maksudnya duduk dalam kafir itulah. Tambah pula mula ngaji sifat 20, betul kata meragukan, rupanya pasal pahyunan ni rupanya. Rupanya nasib baik aku tak ngaji sifat 20. Pai mau payah nak. Nasib baik aku tak ngaji sifat 20. Tu mau ngaji apa? Sayang aku ngaji Allah ni duduk di arah. Nasib baik aku ngaji pendapat salaf. Salah puluh khotakmu. Atau dia nak kata ni khilaf ulama usuluddin sebagaimana yang maklum dalam kitab-kitab mereka itu. Itu kita sebut kitab-kitab ulama usuluddin lah tu.
tu pun mata ringkas itu, iaitu ada yang mengatakan kufur. Ni saya kata Samsung, orang apa, orang pakar handset dia kata ni bukan Samsung, ni Cak Lesung. Kita kata ni ori punya, ini bukan ori Cina, ini China. Apa dah kan. Ada yang mengatakan takkan mau hafal itu kapil lagi. Kapil. Apa dalil orang Taala ada? Dalil tak bisa mikir aku buat dalil-dalil ni, tak ada nak mikir. Tak bisa duk ngaji buat mikir-mikir ni. Oh kapil mau. Ada ulama kata kapil weh, tak berdalil. Dan ada yang mengatakan haram mutlak. Ada yang kata haram ni maksudnya berdosa, sentiasa duduk dalam berdosa. Pasal apa berdosa? Tak ingin mengaji. Tangkap ikan pandai. Oh, Ustaz ikan tangkap ikan pula. Tukang pandai. Menega pandai. Jauh-jauh tu menega tu, belajar ni, marketing tak marketing. Tauhid tak kerti. Jadah apa? Mana lebih penting? Main menega ke nak ngaji tauhid? Mana kekal abadi, menega mu ke mu kenal Allah Ta'ala tu yang kekal abadi? Tu ada ulama kata haram tu. Maksud haram ni apa? Sentiasa dalam keadaan berdosa. Haram tu pasal meninggalkan mengaji dengan berdalil. Sedangkan boleh berdalil. Belah ayam boleh, buka bengkel boleh. Allah pengen pasal itu. Boleh pergi kursus sana sini belah ayam, tapi tauhid tak mengaji, dalil tak kerti, Quran tak. Habis-habis ikut Wahabi. Itu lagi lah. Asal nak lompat-lompat pergi kepala lutut lupa. Maksudnya apa? Sajalah nak tunjuk kata nak cengih itu. Kenapa? Ni masalah kita ni. Dan ada yang mengatakan haram atas ahli bagi nazar. Ada yang kata haram mutlak. Jadi haram mutlak ni tak kira orang Islam ni tak pergi mengaji, berdosa besar. Duduk dalam haram je, selagi tak lepaskan pergi cari dalil berdosa. Ada yang kata apa? Haram atas ahli bagi nazar. Ada yang kata siapa yang ahli untuk nazar, istilah nazar ni dia pandai tilik, dia boleh mikir, ahli fikir men. Fikir men, Arab campur orang putih tu. Fikir men, ahli fikir. Maksudnya dia ni memang kalau mengaji pandai. Masalah itulah kan. Ajar apa pun dia boleh hadam. Itu ahli nazar tu. Orang tak ahli nazar siapa? OKU. Yang ada sindrom down. Itu tak ada ahli nazar. Soal, kita ni semua ahli nazar. Wajib semua orang mengaji sampai berdalil. Tak boleh duduk tempat taklid. Ada down sini. Siapa down syndrome? Tak ada, saya nak doa lagi. Kukum abah pergi jadi down. Sajalah ayat tu, ayat tahzir tu, bukan buat sungguh. Jangan duk faham, tak faham balaghah pula. Iaitu kata dia ahli nazar apa? Pandai fikir tilik. Pandai fikir tilik ni bahasa mudahnya ada akal lah. Tu kata kita OKU tak? Sebut OKU marah kan. Parking OKU tu lain hal. Tak ada tempat parking ke OKU. Nak jadi parking OKU. Parking boleh lah, tapi sekali orang tahu OKU, OKU. Terbaik muka dah tu. Tak ada akal lah. OKU ni tempat pergi duduk. OKU. Tu pun kita rasa terbaik muka dah. Ni bukan OKU yang tu dah. Apa dia? Duk OKU tauhid ni. OKU akidah ni. Kena kata apa ni Tuhan tak kena. Apa dah ni lah. Tak tahu leh. Terbaik muka kok kita tak biasa kena macam tu. Kita jumpa tok guru mana-mana kan misalnya, mau ngaji tauhid tak? Ngaji. Katalah dia tanya nak mengenai Allah Ta'ala tak? Masih duk cari, tak jumpa lagi. Apalah dia onjah. Ni gak kena pelekeng untuk guru itu, apalah namanya. Itu hang ngaji tambah pula dia jadi ustaz lah. Ustaz kan. Contohlah kan. Taluk ilmu ni taluk apa? Taluk inkishaf. Tak apa pandai. Inkishaf tu mana apa? Terang dan nyata. Terbuka Allah Ta'ala ni tak ada pasal sembunyi. Hati duk rasa ada Allah Ta'ala duk berhatimu 24 jam. Tak lagi. Apa dah.
dibubuh gitu, ui rasa kena pelekek gitu kali tu. Ayah nak kata Arifin ustaz kan, ui kan kita kalau jumpa tutup guru bagi pelekek kita angkat tangan, noh kita tahu. Tapi jangan hak tu lah sebab kita cerdik bangun, aku tak boleh jadi bodoh lah. Kadang perangai-perangai tok guru kadang berkesan tu, dia tak cakap banyak lah. Dia buat jebek muka yang padan lah. Saya pernah dulu pergi ziarah tutup guru, pergi jumpa, kita tanya dia saya punya pecah pergi jumpa tok guru, kalau saya pergi ziarah saya siap soalan, saya tak pergi saja saya siap soalan, tanya pergi siap soalan dah tanya dia jawab lah tu. Kita dah habis soalan macam nak raya balik, tak apa, kita buat forum sikit, forum ada tok guru yang macam tu, buat forum. Kita mengaji, kita duk tanya tu, dia nampak cara kita mengaji kan. Ni adalah kawan saya 3-4 orang ni, kita buat forum sikit. Forum ni kita pusing lah ni. Saya yang jadi moderator dia, yang ni ahli panel. Pandai lah dia dekat moderator tu. Tu mahal tu. Saya jadi moderator, ni jadi ahli panel lah. Pasal semua pakai mengaji pondok kan, mengaji pondok semua kan. Saya nak tanya sikit lah, pasal semua pakai mengaji. Allah Ta'ala ni ada betul, wujud tu ain maujud ke hal? Ain maujud tu apa dia? Cerita sikit boleh? Minta ahli panel pertama ni, ain maujud tu apa dia? Tu sengih kawan saya tu lah sebut tu sengih tebal muka. Ni kita tersaduk biasa je, kita ada sama ya, buat forum ni soal jawab gitu, semang santai je, semang santai sambil kopi. Ini kopi, ini kopi. Ni mau jamu kopi, ini kopi. Ya. Ain maujud, wujud tu ain maujud ke hal? Cerita ain maujud tu tak bezalah. Cuba minta ahli panel utama cerita ain maujud ni mana? Dia kita beralih lah pada ahli panel yang kedua. Ahli panel kedua tanya pula, boleh tak kita kata sifat 20 ni tu kena kat saya tu, tapi kena hak saya boleh jawab wujud. Boleh tak kita kata sifat 20 ni bukan sifat 90, 20 sifat ni 19. Tu kena kat saya, memang saya jawab tu kena, memang saya kerti lah tu. Boleh kata dah, cakap pendek lah, tak ada lah panjang-panjang, nak cakap lebih-lebih tak berani. Yang kata boleh, pasal wujud tu ain maujud, jadi dia bukan sifat, dia zat. Kita beralih pada ahli panel ketiga. Hal tu apa dia? Hal. Yang tu dia hafal kan, lam tartaqi ila darajatin mawjudatin ila hatta tusyahada wa lam tartaqi ila darajatin ma'dumatin hatta takuna adaman mahdha. Alhamdulillah ya. Reti kamu dek. Memang dia cakap, orang cakap bahasa hulu. Reti kamu dek. Alhamdulillah. Ni kalau tak boleh jawab ni enak ni. Tu pun kata cukup dah kan. Allah Ta'ala ni nak buat di hati kata dia, bukan di mulut. Kami balik kena forum sekali gitu. Sampai Sudan balik tu daripada belah area Kulim ni duduk di Mahang, balik tu sepanjang jalan duduk bersembang dalam kereta, naik kereta orang tu balik bersembang tu lah mutak mengaji pandangan muka tak mana. Baru ada akal. Lepas tu mengaji tak main baru ambil satu. Dia kena macam tu punya. Ada benda yang orang kata apa, yang saya cerita momentum macam tu. Ada benda macam tu bau. Macam ni nak ambil. Ada benda kita nak ambil, ada benda kita nak ambil reti tu. Kalau tak bisa terantuk tak ada. Tambah duk rasa memada padan kena hantu kepala itu bodoh. Jadi saya nak sebut tentang ahli nazar tu, ahli nazar. Jadi kita ni ahli nazar semua ni. Ahli nazar ni antara yang bukan ahli nazar, haduk Tanjung Rambutan kat Tanjung Ramai tu. Tanjung Rambutan lah, hospital bahagia tu, sakit gila tu. Orang tu bukan ahli nazar lah. Kalau bawa kereta boleh ni, tu ahli nazar tu. Mudah taklah bagi kita cerdik semua kan.
Yang ni lah baru jadi cerdik. Sebab ada ahli nazar jadi cerdik. Itulah Allah Ta'ala puji. Inilah ulil albab, inilah yaqilun, inilah ulil nuha. Baru kita tahu yang ni kan orang berakai. Orang berakai ni orang yang boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Tu orang berakai. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tidak haram atas yang bukan ahli nazar. Jadi yang atas kata haram atas orang yang ahli nazar, siapa bukan ahli nazar, OKU, orang tajam hutan, orang yang kena sindrom down apa tu, yang tu tak ada lah. Atau kanak-kanak belum balik lagi, tu. Yang kita berakai yang macam-macam ni, pandai buat macam ni. Tu tengok ahli tauhid tak mengaji, ada yang kata tu haram, berdosa. Baik. Ada pun taklid pada hukum fiqh. Okey, tu taklid buat tauhid. Tu yang tauhid ngaji pergi selesai. Tu yang mai Wahabi tambah sifat 20 tu ngaji dengan berdalil macam mana? Akli dan nakli. Lari malam Wahabi. Lari malam apa? Siang-siang dia lari. Tak berani dia bertemu kita siapa? Dia tahu yang ni bukan sebarang orang ni. Jumpa orang awam pun dia lari dah. Satu kaedah Wahabi macam mana? Dia serang sifat 20. Falsafah Yunani. Orang telan aja, pakat tinggal sifat 20, habis semua jadi bodoh, habis semua jadi Wahabi. Itu cara dia. Dia serang umbi, dia serang akal. Sama taktik iblis. Iblis dia serang hati, serang kolbi, serang akidah dulu. Baik, adapun taklid pada hukum fiqh itu, maka tidak ada jalan bagi kita sekarang hendak lari daripadanya. Bab fiqh kena taklid, tak ada jalan nak lari pada taklid. Siapa? Tak ada siapa dah jadi mujtahid. Cuma perbualan ni dia nak berkalih sikit, kata dia, kami bukan mukallid, kami ni muttabi'. Kami ambil semua berdalil, fiqh kami berdalil. Jadi usuli tak ada dalil. Bodoh cakap itu. Langkah. Betul. Haram mutlak. Maka di sini maka di sini mestilah puak kita mengambil ihtiyat. Tu saya kata ihtiyat tadi tu. Kalau ada orang kata ni Samsung ni cap lesung macam mana? Kita ambil cermat. Tak mana cermat? Kalau ada orang kata kita ni masih Islam, ada yang kata kita ni kafir, ada yang kata tak Islam lagi, ada yang kata kita berdosa. Nak ke duduk tempat berdosa? Nak ke duduk tempat kafir? Kita mau lah. Untuk tambah lah macam mana? Ngajilah mulai-mulai. Ngajilah bagi betul. Ngaji sampai tak ada siapa kata kita kafir. Macam apa? Kafir apa kita? Tak tengok aku ni orang mukmin ni, musaddiqin ni. Bukan saja musaddiqin, musaddiqin. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Bukan saja sadiq, bukan siddiqin, musaddiqin. Apa dia pula tu? Tu ngaji wazan mubalaghah dalam Quran tu. Jadi kena ambil ihtiyat. Ihtiyat tu bahasa Arab maksudnya ambil cermat, kena ambil langkah berhati-hati dan beringat-ingat diri masing-masing, iaitu kita ambil pula yang mengatakan kufur, atau ada ulama mengatakan siapa taklid kafir, kufur macam mana? Tu bukan nanya apa. Kalau taklid jadi kafir, kita ni kafir, tak ada arah dah kita ni. Ada ulama kita kafir. Na'udzubillah. Jangan kira orang bodoh tu dari kafir apa, mukmin soleh, muttaqin, muwahhidin. Orang bodoh memang cakap itu dah. Tengok ulang lagi masjid musalihin, mati ni wajib syurga. Mu tak kerti aku. Orang ulama arifin ni dia kata kafir lagi mu. Kita ambil hak pakar tu lah. Nak cermat ambil hak pakar, jangan ambil orang awam. Orang awam tengok kita ni orang ahli syurga dah. Ulama kita yang arif bilang ni kata kita kafir lagi. Jadi kena ambil ihtiyat tu. Ambil ihtiyat macam mana? Ngaji bagi boleh, bagi faham, niat, wazam. Ada kita bicara apa dulu, apa dia? Bubuh, selagi aku tak reti faham macam mana berdalil akli nakli ni, nak memahamkan sifat yang wajib pada Allah Ta'ala sampai
selagi tak sampai jatuh hati kenal Allah Ta'ala, arif dengan Allah Ta'ala, sampai boleh dapat kenal Allah ni khalik aku, dia malik aku ni saya tak ada, dia yang bagi ada, yang ada semua ni Allah yang bagi ada. Allah 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 Allah, jatuh di hati, kenal sungguh, arif sungguh, ilmu tu tepat sungguh, reti sungguh. Selagi tak duduk tahap tu, jangan berhenti mengaji. Kalau dah tahap tu nak berhenti lah, nak sebut kata kalau siapa dapat tahap tu memang dia tak akan berhenti mengaji. Macam apa? Memang dia akan mengaji lagi. Macam apa? Dia dah boleh rasa manis. Macam kita cerita monyet duk makan kelulut tu. Boleh. Kelulut ku tak sedap deh. Ni kelulut apa yang manis, nama apa? Idama apa nama kita tahu. Saya bukan pandai 2-3 butir tahu lah. Itama makan tu manis. Betul boleh buka pula seluk. Habis-habis kena dia punya apa? Propolis. Kena propolis tu. Baru beringat sikit nak ambil apa. Cakap kalau mau pergi borong yang pergi ambil awak habis tu mapuh mu kan. Dia jadi macam monyet tu lah, celup-celup manis, dia ambil seluk, dia ambil segenggan tu rak seluk, masam ada pek dah, habis gitu. Tak faham sudah saya cerita apa ni. Ini cerita hak tu sikit. Dia macam monyet makan cabai, macam kita tengok cerita kartun dulu, sang kecil dengan monyet kan. Aku nak makan tu. Apa dia? Kau cabai. Mula tengok rambutan untuk kau cabai. Dia pun makan tu, ambil segegap cekok tu. Gula api. Tak ada, nanti saya tolong download cerita kartun nak tu. Monyet makan cabai. Tapi monyet makan cabai dia pedas tak pedas tu tanya dia. Jangan tanya saya. Tu cerita kartun sikit. Apa cerita ni nak cerita apa? Anak kena ihtiyat tu. Maka tidak ada jalan bagi kita sekarang, hendak lari daripada langkah lagi masing-masing kita ambil pula. Jadi ada pendapat yang mengatakan kufur, atau yang mengatakan kufur, atau yang mengatakan haram di atas ahli bagi nazar. Dan kita memang ahli nazar, memang orang cerdik. Tak percaya dia. Kalau ada orang kata bodoh marah. Maksudnya kita ahli nazar lah. Maksudnya tak mau jadi bodoh je lah. Tapi awak jadi bodoh Pak Tauhid. Ada ulama kata kafir weh. Ada ulama kata haram weh. Jadi keluarkan diri daripada taklid. Saya ngaji kalau arwah tu guru Haji Ghazali tu, dia selalu ulang kataan ni. Dia kata apa? La takun asirat taklid. Jangan kamu jadi tawanan kepada orang taklid. Buat tauhid ni kata la takun asirat taklid. Jangan jadi tawanan, la takun asir. Asir tawanan lah, orang yang jadi ditawan macam lembu cucuk hidung dengan sebab kaul taklid. Tauhid mesti arif. Untuk kita sifat 20 ni taklid ke? Mula-mula taklid dulu, hafal dulu, baik belajar sampai jadi arif. Baik, itu bab tauhid. Adapun taklid pada hukum fiqh itu, maka tidak ada jalan bagi kita sekarang, hendak lari daripadanya. Dan jika pintu ijtihad sedang terbuka sekalipun, kerana tidak ada yang memakai alat-alatnya seperti yang tersebut, memakai alat-alatnya seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab bicara ilmu fiqh, seperti bicara syarat-syarat bagi jadi qadi. Perhatilah di sana. Baik, ni sebut bab fiqh pula. Kita jumpa dalam tadi bab fiqh ni wajib taklid. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak boleh jadi mujtahid. Itu saya kata kalau zaman ni ada pokok yang bengok. Dia bengok, memang bengok pun. Dia tak nak bagi nama taklid, nak bagi nampak dia ni handal sikit. Dia kata kami ni mutabik. Mutabik dia apa? Maksudnya kami ni ada ikutan, maksudnya ada nas, ada dalil.
Kami ikut fiqh ni ada dalil. Kami ada orang yang kami ikut. Kami mutabik. Kami bukan taklid. Kami bukan ikut saja-saja. Kami ikut ni ada dalil, ada nas. Jadi kami mutabik. Kalau saya buat muka macam ni tu. Mutabik. Jadi ada dua ya, muqallid, mujtahid. Mujtahid haram muqallid. Mujtahid haram ikut. Satu Imam Syafi'i tak boleh ikut Imam Malik. Satu Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh ikut Imam Syafi'i. Betul apa? Anak murid tu Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik. Haram dia ikut guru dah. Betul apa? Dia mujtahid. Ahmad bin Hanbal haram ikut Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i tu. Haram ikut Imam Syafi'i. Betul apa? Dia mujtahid. Orang yang tak duduk martabat tu Imam Nawawi handai gila punya. Macam mana? Masih mazhab Syafi'i. Imam Asyuti macam mana? Mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar mazhab Syafi'i. Semua ulama-ulama kita yang pakar-pakar semua bermazhab. Yang tak bermazhab ni Wahabi. Wahabi pun dia kata ikut Hanafi. Maksudnya mazhab lah. Mutabik apa? Muqallid. Bila muqallid pun jangan buat pandai-pandai hukum fiqh. Jadi mesti ada disiplin dia. Cuma Lani kata dia, kita kena banyak membaca, kena tengok 4 mazhab. Betul kan orang kata 4 mazhab, satu mazhab pun tak kerti ke? Sikitlah bahasa-bahasa macam tu kan. Zaman Lani fitnah ilmu banyak sangat. Nampak macam gagah berkasar. Tanya bodoh, tak terkira. Pi bahasa gitu kan. Kasar sikitlah bahasa-bahasa orang hulu ni cakap ni. Pasal duk tengok realiti, tengok depan kita, tengok dia mengajar tu kita nampak bodoh dia. Dia kata kita bodoh lah. Tak, gila sama-sama pakat tuduh bodoh dengan bodoh. Apa cerita ni? Baik, jadi kata dia tak dapat lari daripada hukum taklid dalam bab fiqh. Dan jika pintu ijtihad sekarang terbuka sekalipun, memang pintu ijtihad tak pernah tutup. Tapi siapa dia yang boleh duduk pintu ijtihad? Yang peliknya, dia tak duduk pintu ijtihad, tapi dia tak mahu muqallid. Dia tak mengaku dia mujtahid. Dia kata kami mutabik. Apa bala ni? Dia dua ya. Muqallid, mujtahid. Dia tak mujtahid, tapi dia kata kami tak muqallid, kami ni mutabik. Apa bala ni? Tu bawa tahu bala ni. Apa kaedah pakai? Kitab mana yang ada perbahagian mutabik tak panggil muqallid tu? Siapa dia? Mutabik tu muqallid lah. Dia nak selindung di sebalik muqallid tu. Bila sebab muqallid, ikut siapa? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dia kata tak, kami tak ikut mana-mana mazhab. Kami ni mutabik, kami ada nas, dalil kami. Kami ada tempat ikutan kami. Siapa? Rupanya Wahabi. Rupanya Ibnu Taimiyah dia ikut. Rupanya siapa? Bin Baz. Rupanya Saleh Utsaimin. Semua ikut, semua Wahabi. Wahabi bahasa mudah itu ikut Albani. Padahal dia tak mau sebut muqallid kan. Maksud orang taklid tu dia tak mau sebut. Dia ikut tabi', nama yang tabi', padahal bodoh, tak erti. Pasal apa? Kerana tidak ada yang memakai. Tidak ada yang memakai, maksud tidak ada yang boleh pakai alat-alatnya seperti yang tersebut dalam kitab-kitab bicara ilmu fiqh. Pada bicara syarat-syarat bagi jadi qadi. Dari segi hukum fiqh, kalau kita belajar memang ada kitab bicara bab ni, syarat-syarat jadi qadi, syarat-syarat jadi mufti. Qadi dan mufti sebut dalam kitab fiqh. Maksud qadi adalah mujtahid. Mufti pun dalam kitab fiqh maksudnya mujtahid. Bukan qadi lantikan kerajaan. Bukan mufti jawatan. Sebut dalam kitab dia bukan mufti jawatan. Mufti yang sebut dalam kitab dia adalah mufti, atau qadi yang sebut dalam kitab qadi yang boleh ijtihad, ahli ijtihad. Dia ahli istinbat. Itu qadi dan mufti dalam kitab. Qadi mufti kita kitab pun banyak tak kerti. Allahumma salli. Nak ingat perkataan Tok Guru kan, kalau roh patih lu di guru kan kami, di guru kata ni Tok Kadi lah ni, kata dia Tok Kadi, nama pun Kadi, Kada. Kada ni kata dia adik-beradik Kada wa Qaruba, dia adik-beradik Kada wa akhwatuha. Dan mana Kada, mana Qaruba, mana Kada dia akhwat bagi Qaruba,
Yakadu, kadu makna kada makna hampir. Kadi, tuan kadi, bukan qadi ya tadi. Tuan kadi, kada maksudnya hampir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kita kada tu. Kada, kata dia kada bukan qada yaqdi, qadi, al-qadi. Qadi maksudnya orang menghukum. Yang lah ni bukan qadi tapi kadi. Apa kadi? Orang yang dekat. Arwah batin lu dia kata apa? Tak dekat. Mana? Dia memang dekat dengan telefon. Ada masalah tak kerti, dekat dengan telefon, ambil pukul telefon ke kita, tanya. Satu rumah batin, rumah tunggu dia tak masuk telefon. Zaman tu telefon tak ada handset lagi ya. Dulu. Pejabat mufti masa dia jadi yang 5 tahun tu suruhlah kata dia, kami ada pegawai yang nak bayar supaya telefon ada rumah Tok Guru. Mapuh dia tak masuk. Tu dia mengajar dia beletih tu. Dia mengapek tu kata dia. Tuan kadi, kada tu mana dekat kata dia. Dekat dengan telefon. Mufti pun duk kaji telefon kata. Tak erti masalah telefon, tak ada masalah telefon. Lah ni tak ada telefon dah. Tak ada terti Google. Telefon tak ada dah. Pergi tanya Google. Mak. Jadi maksudnya siapa mustahil lah ni? Siapa? Sebut nama nak. Mufti mana yang mustahil lah ni? Tak ada internet geng. Ahli hadis pun jadi ahli bingung. Tak jadi ahli hadis. Betul elektrik tak ada. Laptop tak ada. Apa cerita ni? Nak cerita tu lah, bukan ahli ijtihad. Lagi walaupun pintu ijtihad duk masih terbuka, tapi tak ada siapa boleh jadi ahli ijtihad. Macam mana bicara pada ilmu fiqh tentang syarat-syarat jadi qadi, mufti sebut dalam kitab, maksudnya dengan mana mufti, dengan mana mufti, dengan mana mujtahid. Siap. Lalu kata dia, perhatilah di sana. Bahasa ringkas dia macam mana? Pendeknya, tidak harus bagi seorang menerbitkan hukum daripada Quran dan hadis selama tidak berhimpun padanya segala syarat-syarat ijtihad. Kalau selagi tak mujtihad, tak usah duk sembahlah Quran hadis. Mau sebut je mengikut mazhab Syafi'i, bulu kucing haram. Nah. Bulu kucing najis. Nah. Ini dia sebut mazhab tu sebut pada saya berdasarkan hadis ini lebih cenderung kepada bulu kucing adalah dimaafkan. Kepala otakmu. Zaman sekarang semua macam tu. Sebut bab zakat, bolehkah bagi zakat kepada LGBT? Dia sebutlah siapa dia yang dipanggil? Wafir riqab tu. Wafir riqab ni hamba mukatab hamba bahas kat 30 muka. Gedebuk. Betul kata dia. LGBT ni ada satu kumpulan macam ni. Mereka ni dibelenggu oleh kegiatan nafsu yang dah sampai mengatasi kepala otak demo, sampai nafsu tu kuasai demo, menyalahi tabi'i. Gini. Jadi mereka ni seolah-olah dibelenggu macam mana hamba dibelenggu dengan hanya boleh dibebaskan dengan kemerdekaan. Jadi hamba mukatab boleh diberikan zakat, maka LGBT boleh dibagikan zakat. Istinbat pada Al-Quran dan hadis. Kepala otakmu, saya sebut kepala otakmu. Itulah fatwa yang nak keluarkan. Boleh bagi pusat serenti. Kaedah kita macam mana? Selagi mau tak duk mentabak ijtihad, haram ijtihad, bahkan wajib jadi muqallid. Jadi muqallid maksudnya mau tengok Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dia orang ni lah ni takabur, tak nak langsung sebut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kami ikut Quran dan hadis, kami mutabik. Kami tak siar teman ikut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Berkata Muhammad Ibnu Munadi, tanya satu lelaki agak Ahmad bin Hanbal, iaitu apabila hafaz seseorang laki-laki akan 100,000 hadis, adakah ada ia dinamakan faqih yang pandai fiqh? Maka jawab ia, tidak lagi. Faqih budak lagi. Nama-nama tokoh-tokoh ulama tu usah tak? Jadi pernah ditanya, kata dia, bila seorang dah hafal ni 100,000 hadis, bukan 100,000 hadis, ya Allah, dengar pun
Tak ada lah, jauh lah kita ni. Dah jadi pakih belum? Belum pakih lagi. Ahli pekah pun belum lagi. Ya Allah. Oi, tamatlah ni 40 hadis pun. Ni apa? Doktor seni hadis. Oh. Habis-habis duk pakai muka joker. Maka berkata ia, kalaulah 200,000 hadis macam mana? Berkata ia, tidak lagi. Ahli pekah pun belum lagi. Berkata ia, maka jika 300,000 hadis. Berkata ia, tidak lagi. Berkata ia, maka 400,000 hadis. Berkata dia, 400,000 hadis. Yakni dinamakan dia faqih. Faqih bukan mujtahid. Bahasa lain bukan mufti. Bahasa lain bukan qadi. Itu mufti sekarang, qadi sekarang. Kalau arwah batin selalu disebut tu. Tuan-tuan dengar, qadi apa? Ni qadi, ni kadi. Satu. Kadi apa? Kadi telefon. Maksud kadi dekat. Orang yang dekat dengan telefon, tak ada masalah, tak tahu ingat masalah, telefon. Satu. Ataupun qadi, boh bila sebut qadi, ataupun dia mufti, tapi qadi mufti yang darurah. Pasal apa darurah? Tak ada dah nak boleh jadi mufti dengan CJ yang apa yang layak untuk boleh jadi mufti. Hak ni yang ada, dah tak ada apa dah. Hak ni yang ada, ambil pergi lah jadi mufti. Ni mufti sekarang. Mufti apa? Mufti darurah. Tok Kadi pun, Tok Kadi apa? Tok Kadi darurah. Bahkan jadi ustaz pula ni, banyak ustaz darurah. Saya, dia orang bubuh bagi duduk pondok ni pun, ustaz darurah. Dia bubuh title pun, title darurah. Tak ada apa dah. Dah tak ada orang yang lerti. Kita aja yang ada reti sikit, ambil pergi duduk pergi lah. Saya ngaji dulu kalau arwah patih, kalau sebut bab ilmu darurah ni, dia kata macam ni, dia serupa macam dalam kelas lah. Apa dia? Dalam kelas kita ada 40 orang. Markah kita paling tinggi peratus dia ada 43%. Tu markah paling tinggi lah. Tak ada orang lebih tinggi pada kita, tapi 43%. Kita lah periksa nombor 1. Bukan pandai, tak ada lebih pandai daripada kita. Itulah 43%. Itulah kita lah ni. Luluh agak lah. Pandainya luluh bukan boleh jadi orang pandai. Tapi dah tak ada orang pandai pada kita. Hak 43% tu, hak tu lah jadi mufti, hak tu lah jadi qadi, hak tu lah jadi tok guru. Kita tu itu 43, 5%, semua 5. Kita lah cerdik sikit dalam 5% tu. Kita up sikit. Pasal apa? Boleh lah azan, boleh lah baca Quran. Hak tu lah jadi qadi kita, yang qadi darurah lah ni. Dia apa tu, dengan misal dia sebut tu, baru kita cerdik. Tu kah? Yang betul pun. Tu yang kita tengok kadang-kadang tok mufti dengan orang awam cerdik lagi pada mufti. Sebut. Tambah pula mufti ni lantik pula dengan ada apa kota-kota macam ni, ada muqarrabin ada link macam tu, sebab tu jadi mufti. Maka ini pun situ dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhalas salatin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Kita malam ni tak ada, pula tu saya kena balik. Esok tak ada kan, ada keperluan pulang rumah, anak-anak kena beli, ada yang nak kena masuk asrama apa, kena panggil, tak beli lagi pakaian yang mana balik.
Ibu ahli kita pun ada nak kurang 2 orang, 3 orang ni. Seorang dah lagi dah.